Selamat pagi semua. Mari kita sambung ke pelajaran kita yang bab 9, laju purata. Okey. Pertimbangkan perjalanan perkhidmatan kereta api elektrik dari Kuala Lumpur ke Butterworth. Kereta api itu bergerak dengan laju tak seragam. So, dalam situasi sedemikian, laju purata digunakan untuk memberikan suatu gambaran tentang laju kereta api itu. So, apa maksudnya? Maksudnya kereta api ni dia dari KL ke Butterworth, dia tak gerak dengan laju yang seragam kerana apa? Kerana dia perlu berhenti. Dia ada stesen-stesen yang tertentu, dia perlu berhenti. Jadi dia kena cepat, kena lambat macam tu. So that's why kita katakan kalau anda nak kirakan laju, dia tak dapat gambarkan keseluruhan laju bagi kereta api ni. Jadi kita akan gunakan laju purata untuk menggambarkan laju purata ni untuk menggambarkan kelajuan bagi kereta api ini dalam keseluruhan perjalanan dari KL ke Butterworth. So laju purata formula dia agak sama, hanya depan kita tambah dengan jumlah. So maksudnya sekarang jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak maksudnya dari KL ke Butterworth berapa jarak dia. Jumlah masa maksudnya dari mula dengan KL sampai ke Butterworth, berapa jam yang dia telah ambil. Ini termasuk masa yang digunakan untuk berehat. Termasuk ya, kalau you berehat setengah jam, you kena tambah dengan setengah jam tu. Kerana ada KL sampai Butterworth, kalau dia kan jauh kan, dia akan berhenti satu stesen yang di mana dia lebih lewat sikit. Contoh dia berhenti 5 minit bertunggu, atau 10 minit dia akan berhenti untuk tunggu. Jadi itulah yang kita perlu ambil kira lah. Okey, jadi apa yang kita boleh buat, kita cuba lihat situasi kat sini. Amir dia mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A. Okey, bandar A kat sini pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat. Ini restoran pizza, dia berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. So dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata km per jam. So mula dengan sini pukul 9 pagi. Sampai ke sini tengah hari 12.15. So dalam jangka masa ni dia sudah sampai. So berapakah jam yang telah diambil untuk dia sampai ke bandar A? Jadi anda kena ambil lah yang 12.15 ni tolaklah dengan 9. Okay, 9 pagi. Ayu dapatlah 3 jam 15 minit. Okey, apa yang dia nak? Dia nak anda kirakan laju purata. Laju purata. So laju purata tadi saya sudah kata formula dia depan sudah tambah dengan satu jumlah. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. So kat sini kita akan gunakan jumlah jarak laju purata. Jumlah jarak 10 tambah 25. Ini sudah jadi km, tak ada masalah. Saya nak jam So tadi sudah kira dia 3 jam 15 minit. 3 jam 15 minit tak boleh pakai ya. Saya kena tukarkan unit ni. So 3 jam 15 minit ni saya kena tukarkan. Dia akan jadi 3 jam tambah 15 minit. Okey, belajar cara ni ya. So dia sama dengan 3 jam tambah dari jam ke minit. Kita darab 60. Kalau terbalik dia akan bahagi dengan 60. Okey, ingat yang ni ya. So sekarang dari minit nak tukar kepada jam. Minit ke jam saya kena bahagi. So 15 bahagi 60. Maka saya dapat 3 jam tambah dengan 0.25. Maksudnya 3.25 jam.
Okay, baru saya boleh gantikan kat sini 3.25 jam. Baru saya boleh tekan kalkulator. Dapat 10.77 km per jam. Barulah dapat jawapan. Kena lihat betul-betul unit dia. Kalau unit anda salah, kira keluar mesti salah ya. Okay, jadi itulah yang diterangkan untuk laju purata. Okay, sambung lagi. Contoh 6. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong pada jam 8.25, tiba di Perai pada jam 13.45. Jika jumlah jarak yang dilalui adalah 354, so hitung laju purata. So bila anda nak hitung laju purata, anda mesti tahu masa dan juga jarak. So jumlah jarak sudah bagi, jumlah masa kena kira. Dia akan dalam bentuk jam juga. Jadi kena ambillah 1345 tolak 0825. Dapat 5 jam 20 minit. Kena tukarkan yang ini. So maksudnya 5 jam tambah 20 minit. So kita akan dapat 5 jam tambah 20 per 60. Dia sudah jadi jam. So 5 jam tambah, ini anda akan dapat 0.33 jam. So 5.33 jam. Maka gantilah ke dalam sini. 354 bahagi 5.33, maka dapatlah jawapan. Itulah caranya. Okey, sambung lagi. Kat sini. Had laju kebangsaan di Jalan Persekutuan ialah 90. Dia nak anda nyatakan had kelajuan ni dalam unit yang berbeza. Sekarang nak tukar unit. Meter saat, kilometer per minit. Okey. Sebelum mula, kena tulis sini dulu. Dari km, tukar kepada m. Tukar kepada cm. Tukar kepada mm. Ini semua kena hafal. Sini darab dengan 1000, darab dengan 100, darab dengan 10. Tengok arrow dari km ke m ini m ke cm, arrow sangat penting ya. So kemudian terbalik. Milimeter kepada cm, sentimeter, you kena bahagilah. Terbalik semua akan bahagi. Okey, jangan macam ni pun tak tahu ya. Okey, sambung lagi kepada masa. Nah, jam kepada minit kepada saat. So sini darab 60, ini pun darab dengan 60. So terbalik mestilah bahagilah 60. Bagi dengan 60. Okey. So M per S. So anda kena tulis yang pertama A ni 90 km per jam. Anda kena tuliskan 90 km per. Bila per dia mesti satu kat bawah. Jam. Okey, sekarang saya nak tukar kepada M kan. So anda kena tengok M sini. So km kepada M. km kepada m ini kena darab. So 90 darab dengan 1000. Sudah darab dia jadi m. Bahagi dengan jam. Okey, dia tukar kepada saat. So jam kepada minit darab dengan 60. So 1 kali 60. Daripada minit nak tukar kepada saat, dia kena darab dengan 60 lagi. So darab 60. Ini sudah jadi saat. Okey. Baru anda tekan kalkulator. So sudah tekan kalkulator, you dapat 25 meter per saat. Inilah cara dia. Okey, cikgu buat lagi satu ya, B dia. Okey, yang B. Okey, 90 km per jam sama dengan 90 km per 1 jam. So saya nak tukar. KM ni tak tukar kan? Okey, bagus. Tak tukar, tulis balik. Saya nak tukar kepada bawah. Dia tukar kepada minit. Minit senang. Jam kepada minit. Okey, 1 darab 62 sudah jadi minit. Okey, so dapatlah yang ini.
So bila anda darabkan bagi okey 1.5 kilometer per minit. Dapatlah jawapan. Okey, senang saja. Yang penting kena hafal yang ini. Okey, seterusnya nak tukarkan ni kepada ini. So 120 M per S 120 M over 1S. So saya nak tukar kepada km. So 120 bila anda nak tukar kepada km, M kepada km, M kepada km, anda kena bahagi. M kepada km. So bahagi. Maka sorry ya. Saya perlu bahagi 1000. Ini jadi km. Over ini 1 saat. Saat nak tukar kepada apa? Minit. So kena bahagi dengan 60 juga. Okay, dia sudah jadi minit. Okay, maka you tekanlah kalkulator. Nanti you dapatlah 7.06 km per minit. Dapatlah jawapan. Okay, kita lihat lagi contoh. Kamila telah memenangi pingat emas dalam acara Trilon Wanita. Boleh memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km. Diikuti dengan acara rendang sejauh 150 meter. Dan diakhiri dengan 40 km acara berbasikal. Oh, kuatnya dia. Dalam masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu, hitung laju purata. Oh, dia habiskan semua dalam 1 jam 56 minit. Okey, anda kena hitung laju purata dalam kilometer per jam. So, masa ini semua mesti dalam jam. So, tukarkan ini dulu. Okey, kita tukarkan 1 jam 56 minit. So, 1 jam 56 minit. Dia sama dengan 1 jam tambah dengan 56 minit. So, 1 jam tambah 56 bagi 60 dia jadi jam. So, anda akan dapat 1 jam tambah 0.93 jam. So, dapat 1.93 jam. Okey, kemudian anda nak cari laju purata. Jumlah jarak. Jumlah jarak kena tambahkan 3 tu. 10 km, kilometer. Tambah 1500 meter. Tambah 40 meter. Bahagi dengan masa dia 1.93 jam. Okey, you kena tukarkan. Okey, 10 ni tambah ini tukarkan kepada km, you kena bahagilah. So dapat 1.5. Okey, kilometer. Tambah 40 kilometer. Ini kilometer kan? Ini kilometer. Okey, bahagi dengan 1.93 jam. So tambahkan yang atas dululah. So 51.5 kilometer per 1.93 jam. Tekan kalkulator. Dapatlah 6. Dapatlah jawapan. Okey, itulah cara dia bagaimana kita selesaikan masalah. Okey, seterusnya kita lihat yang ini. Okay. Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari sekolah. Oh, sini. So, mula dengan sini ya. Sorry ya. Okay. So, pada pukul 7 pagi. So, semula sini adalah 7 pagi lah. Okay, sekejap. 7 pagi. Dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Uru Benam. Okey, Uru Benam ini dia berehat. Selepas tu mereka meneruskan perjalanan sehingga ke Kuala Lumpur C sini.
telah menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Jadi hitung laju purata, senang saja. Hitung laju purata, maksudnya kita tengok jarak dulu. Jarak dia jumlah 203. So ambillah 203 kilometer bahagi. Okey, jumlah masa 5 jam. 5 jam. Ini laju purata. Okey, maka you tekanlah kalkulator. Dapat jawapan. Samalah seperti sini. So dapatlah jawapan sini. 40.6 km per jam. Okey, selepas tu kita tengok, ini penyelesaian masalah. Cairo telah mengharumkan nama negara dalam kejuaraan motosikal dunia. Di Jerman apabila menjuarai kategori Moto3, beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan yang berjarak 40.38 km. Hitung laju dalam kilometer per jam motosikal yang ditunggang oleh Cairo. Okey, you kena kirakan. So di sini sekarang dia ambil masa 47 minit 8 saat. Habiskan. Dan jarak dia yang ini. So anda kena kirakan laju. So senang saja. So yang A, laju. Anda kena tuliskan dalam kilometer per jam. So anda kena tukarkan yang masa ini dululah. Maksudnya ini tak boleh tulis dulu. Saya kena tukarkan unit dulu. Jadi 47 minit 8 saat. Okey, nak tukarkan semua ini kepada jam ya. So 47 minit tambah dengan 8 saat. (47 bagi 60), dia sudah jadi jam. Ni 80 bagi 60, dia jadi minit saja dah. Okey. Okey, so 47 per 60 jam tambah. Ini 8 dia kena bahagi lagi 60 supaya dia jadi jam. Anda boleh cuba tekan kalkulator. Sekejap lah, cuba tekan lah. You akan dapat 0.79 jam. Selepas tu anda nak carikan laju dia. So jarak adalah 40.38 km per, masa dia 0.79 jam. Okey, you tekan kalkulator dapat 51.11 km per jam. Dapat jawapan. Okey, so inilah cara. Kena faham situasi lah, kalau tidak you tak dapat buat. Okey, B. Jika kelajuan pemenang ke tempat kedua ialah 0.85 km per minit, hitung beza masa antaranya dengan Cairo. So dia pemenang kedua laju dia macam ini. Okey, kat sini, wait lah. Okey, laju pemenang kedua. (0.85 km per minit). Okey. Saya kena carikan masa dia lah. Okey. So, di sini kalau anda gunakan yang triangle ni, sini adalah J, ini L, sini M. Saya nakkan M, masa. So, masa adalah J
over dengan L. Okay. Jarak berapa? Jarak adalah 40.38 km. Bahagi dengan laju 0.85 km per minit. Okay. Jadi saya tekan kalkulator, saya dapat 47.5 minit. So ini maksudnya 47 minit 30 saat lah. Okay. So saya nak cari beza. So beza masa 47 minit 30 saat tolak dengan yang 40, dia tadi apa? 47 minit 8 saat. Ini yang diberi awal-awal kan. So dapat 22 saat. Inilah beza mereka. Okay. So inilah cara untuk selesaikan. So dia perlukan anda fikir supaya you dapat buat. Kalau you tak fikir dengan betul, memang you tak boleh buat lah. Ini soalan analisis. Okay. Yang last kali sini, Encik Tan, kecilkan sikit dia. Encik Tan dia memandu kereta dengan pulata laju 103 dari Kuala Lumpur ke Skudai. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. Encik Tan mengambil masa 3/4 jam lebih lama dalam perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata. Dia nakkan laju purata. So, jadi saya kena tahu jarak dulu. Kalau tidak saya tak dapat cari laju purata. So, dia bagi saya jam, dia bagi saya laju. Jadi, segi 3 sini lagi. Ini C, sini L, sini M. Saya nakkan apa? Saya nakkan jarak. So, jarak sama dengan L darab dengan M. Okay? So, L kali dengan M. Laju 103 km per jam. Darab dengan, okay, masa ini. Masa ni kena tukarlah. 3 jam 7 minit, itu kena semua tukar jadi jam. So 3 jam tambah 7 minit. 3 jam tambah 7/60, ini jadi saat. Ini jadi jam. Okay. So anda akan dapat 3.12 jam. Okay, so ini darab 3.12 jam. Maka anda akan dapat jawapan 321.36 km. Ini jumlah jarak dia. So bila dia nak pulang, dia nak balik, dia guna masa yang lebih, 3/4 jam. 3/4 jam maksudnya ini adalah 0.75 jam lah. 3/4 kan. So ambil ini tambah lah. Jadi saya nakkan laju purata. Dia akan sama dengan jumlah jarak 321.36 km bahagi dengan masa. So masa awal adalah 3.12 jam. Kena tambah dengan 0.75 lah. Supaya dia sudah lebih kan, dia kata dia guna masa yang lebih. Jadi anda akan dapat 321.36 km over 3.87 jam. Maka tekanlah kalkulator. Dapatlah 83.04 km per jam. Dapatlah jawapan. Okay. Jadi perlukan pemikiran dan analisis supaya anda boleh jawab soalan. Jadi latihan ni cikgu nak anda cuba jawab dulu. Okay, yang lepas kita buat sampai soalan 3. So hari ni kita buat 4, 5, 6, 7. Jadi harap anda cuba ya. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih.